Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik. Suara saya. Okey, boleh tak saya nak tanya, ada tak di kalangan awak semua yang tahu, ada tak rakan-rakan yang uh, cuti balik ke kampung? Sebab saya tanya ni untuk batch tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Kelas saya semalam dan juga pagi tadi memang ramai yang tak ada. Jadi ada yang jawab berkemungkinan balik kampung sebab dah dapat peluang untuk rentas negeri. Jadi ada tak di kalangan anda semua yang tahu rakan-rakan anda ni ada yang balik kampung ke? Sebab takut kita nak tunggu 60 orang, rupanya 60 orang tu balik kampung. Yang ada 30 orang hari ni je. Tu saya risau tu. Tak ada yang tahu Okey, tak apa. Sebentar sebab saya baru balik, ambil anak saya balik ke rumah. Saya tak sempat lagi nak setting untuk breakout room ni. Okey, sambil-sambil tu kita bagi masa lebih kurang dalam 5 minit untuk sebelum kita mulakan, saya set up room sekejap Okey, baik. Boleh tak nak minta bantuan pelajar muslimin, siapa yang sudi untuk memimpin bacaan doa pada hari ini? Khairin Zafran, ada Khairin Zafran? Tiba Khairin Zafran kata Ustaz tak ada Boleh tak nak minta bantuan untuk memimpin bacaan doa pada pagi ni? Boleh? Okey, terima kasih Khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hizani rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Ahmad Khairin Zafran atas pimpinan bacaan doa kita untuk pagi ini. Okey, baik. Sementara saya setting sedikit lagi kumpulan-kumpulan ni. Kita ni masih lagi tak ramai, baru 40 orang lebih. Nanti dia akan terganggu di pertengahan sesi nanti sebab akan ada penambahan dari masa ke masa. Ni sementara tu saya akan susun dulu. Okey, baik. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, ada apa-apa nak dikongsikan secara bersama? Nak tanya pasal minggu depan nak naik ke sekolah ke? Dah tahu dah tarikh vaksin baru? Dah, cikgu. Dah bila? 10 November. 10 November. Okey, pada 10 November. Jadi semua kena ambil maklum lah. Okey, baik. Setakat ini kita dah ada lebih kurang 47 orang. Rasanya kita dah boleh buat breakout room lah kot. Okey, baik. Kita guna pakai dulu breakout room yang ada ni. Saya akan bagikan masa 15 minit. Kejap. Saya nak tanya, benda ni dah jalan ke? Dah ada yang masuk grup ke? Belum lagi kan? Boleh minta tolong respon yang lain-lain? Dah, cikgu. Dah masuk Saya tertekan pula ni. Allah. Kejap. Okey, saya bagi masa 15 minit untuk buat sesi pembincangan Baik, cikgu. Okey. Cikgu, Ya. dah buat breaking room. Saya tengah susun awak masuk ke kumpulan-kumpulan ni. Mana yang baru masuk ni tengah menyusun. Sekejap Terima kasih, cikgu. Rakan-rakan dah masuk. Okey. Maaf cikgu tadi betul ada masalah connection. Okey. Saya nak Terima kasih, cikgu. Semua grup mana yang dah ada tu boleh bergerak masuk Baik, cikgu.
A few moments later. Lebih kurang dalam 25 minit, 35 minit je lagi. Okey, boleh kita teruskan kepada pembentangan ahli kumpulan yang pertama. Dipersilakan. Awak minta ahli kumpulan tolong bacakan set soalan sebab saya tak boleh nak buka soalan saya. Jelas Boleh dengar Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, cikgu. Silakan kumpulan 1. Kumpulan 1 soalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan sumber hutan? Huraikan jawapan anda. Sumber hutan merupakan sumber boleh baharu. Sumber hutan juga meliputi kawasan yang ditumbuhi oleh pelbagai jenis flora dan fauna yang hidup secara semajadi di dalamnya. Di Malaysia, iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun serta jumlah taburan hujan yang tinggi telah menggalakkan lagi pertumbuhan sumber hutan. Okey, baik. Itu saja Ya cikgu. Okey, terima kasih kepada ahli kumpulan yang pertama. Kalau tak silap saya, kumpulan 1 ni dinyatakan soalan berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan sumber hutan. Huraikan jawapan anda. Okey, kalau anda perhatikan berdasarkan soalan-soalan yang saya berikan, itu adalah berdasarkan contoh-contoh soalan esei. Okey, soalan di bahagian esei ataupun ada kebarangkalian soalan-soalan di bahagian struktur ataupun bahagian B. Jadi di sini pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan cara-cara awak menjawab soalan sebab saya pasti ni setelah 2 tahun daripada tingkatan 2 dan naik ke tingkatan 3 anda belum lagi didedahkan dengan teknik bagaimana untuk menjawab soalan esei dengan baik. Okey, jadi insya-Allah bila kita dah kembali bersekolah, saya akan terangkan secara bersemuka sebab dia kena bersemuka baru saya dapat lihat awak boleh faham ataupun tidak. Kalau macam secara PDPR macam ni, kalau saya tanya faham ke tidak, semua akan jawab faham. Lepas tu yang diam tu saya tak tahu apa benda respon yang dia tahu. Tahu ke tidak tahu ke, tu nanti akan jadi masalah apabila awak nak menjawab soalan-soalan berkaitan dengan cara-cara nak menjawab soalan esei nanti. Okey, baik. Seperti yang dah diterangkan tadi, berdasarkan soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sumber hutan? Okey, sumber hutan ni seperti yang kita dah pelajari sebelum ini, merujuk kepada salah satu sumber semula jadi yang terdapat di Malaysia. Okey, kita fokus kepada tajuk dia, yang mana dalam sumber hutan ini terdapat kepelbagaian biodiversity. Antaranya kita ada flora dan fauna, kepelbagaian flora dan fauna. Okey, jadi di sini bagaimana teknik anda hendak menjawab soalan tak dengar, jawapan suara tak dengar Dengar tu. Dengar. Ada yang respon kata tak dengar ni. Okey, baik. Ingatkan saya bercakap seorang ni, risau saya. Okey, baik. Sebagai contoh, apabila anda nak menyatakan soalan esei tadi, okey, awak boleh menyatakan fakta dia, iaitu kepelbagaian biodiversity, kemudian menghuraikan. Okey, dari segi menghuraikan, awak boleh huraikan terdapat pelbagai jenis flora dan fauna yang begitu subur ataupun yang terdapat di hutan kita, terutamanya di Malaysia. Antara contoh jenis-jenis flora dan juga fauna, okay, awak bagi. Antara contoh flora, kita ada pokok balak seperti pokok keruing, nyatuh, kayu jelutong, berlian. Manakala jenis-jenis fauna pula, antaranya seperti badak, gajah, harimau, tapir dan sebagainya. Jadi di situ anda dah berjaya mendapatkan satu perenggan untuk jawapan yang pertama, untuk soalan yang pertama. Boleh Okey, kita pergi kepada kumpulan yang kedua. Dipersilakan. Baca soalan dulu cikgu. Ya. Mengapakah sumber hutan sesuai dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan? Jelaskan jawapan anda. Okey, silakan. Sumber hutan penting dalam membangunkan aktiviti ekopelancongan. Pelancong dapat menikmati keindahan alam semajadi seperti hutan lipo, air terjun dan melihat kepelbagaian flora dan fauna.
Ekopelancongan ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Antara kegiatan ekopelancongan yang melibatkan kehidupan liar ialah berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan kehidupan liar, mendidik masyarakat tentang pentingnya usaha pemeliharaan kehidupan liar dan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Antara contoh tempat ekopelancongan ialah Taman Negeri Royal Belum Perak, Taman Negara Indah Rompin Johor dan Taman Negara Niah Sarawak. Okey, baik. Itu ya daripada kumpulan 2. Tahniah, bagus atas penyediaan jawapan yang diberikan. Okey. Di situ kita dapat lihat kumpulan 2 berjaya untuk menyatakan fakta-fakta berkaitan dengan sumber hutan yang dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan. Kemudian dinyatakan huraian berserta dengan contoh-contoh lokasi. Okey, saya nak jelaskan balik di sini. Awak kena faham baik-baik perbezaan antara dua jenis kategori pelancongan, iaitu ekopelancongan dan juga agropelancongan. Okey, dalam soalan yang kedua dia tanya, mengapakah sumber hutan sesuai dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan? Ini adalah kerana seperti yang telah pun dinyatakan tadi, kerana ekopelancongan ini kita kena tengok, ekopelancongan merujuk kepada pelancongan bertemakan alam semula jadi. Okey, pelancongan bertemakan alam semula jadi, iaitu pelancongan yang melibatkan kita menikmati keindahan alam semula jadi. Okey, melalui aktiviti mendaki bukit, menaiki gunung, jungle trekking, masuk ke kawasan taman negara dan sebagainya. Okey, jelas ya? Baik, kita terus pergi kepada kumpulan yang ketiga. Dipersilakan. Okey, mana wakil kumpulan 3? Silakan. Saya cikgu. Kumpulan 3, jelaskan kepentingan hutan kepada masyarakat setempat, huraikan jawapan anda. Antara kepentingan hutan kepada masyarakat setempat adalah dari segi keseimbangan ekosistem, keperluan masyarakat setempat, pelancongan dan membekalkan sumber mentah. Ya, antara sumber hutan yang dapat kita peroleh adalah kayu keras, rotan dan buluh, daun mengkuang, batang nibung dan daun nipah. Okey. Dan antara kegunaannya adalah perabot kraftangan, tikar dan bakul. Okay. Dari segi ekopelancongan pula, pelancong dapat menikmati keindahan alam semula jadi seperti hutan lipo, air terjun dan kepelbagaian flora dan fauna. Dari segi keseimbangan ekosistem, adalah proses interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Sekian. Okey, baik. Terima kasih kepada Akil Nufail atas pembentangan bagi mewakili kumpulan yang ketiga. Okey. Di sini saya nak tarik perhatian kepada semua. Okey, baik. Tadi Akil ada menerangkan panjang lebar berkaitan dengan kepentingan hutan kepada masyarakat setempat. Tetapi minta maaf ya Akil, saya tegur ni supaya kita dan yang lain-lain perlu faham apakah kehendak soalan. Okey, kehendak soalan pada awalnya Akil memang dapat menyatakan dengan baik, iaitu kepentingan hutan kepada masyarakat setempat. Okey, jelas di sini permintaan soalan berkaitan dengan kepentingan hutan kepada masyarakat setempat. Tetapi di akhir pengisian daripada jawapan Akil tadi, Akil dah menyentuh kepada komponen-komponen abiotik dan juga biotik. Okey, dan ada satu lagi saya tak ingat tadi.
Yang mana itu adalah bukan kepada masyarakat setempat. Okey, yang pertama tadi dah betul. Iaitu menjadi kepada sumber makanan, menjadi kepada, dia sebenarnya lebih kepada macam ni lah. Okey, kepentingan hutan kepada penduduk kawasan sekitar. Okey, antara contohnya membuka kepada peluang pekerjaan kepada siapa? Kepada ranger hutan, kepada orang yang membuat yang jadi maling gunung sebagai contoh. Okey, kemudian di sini kita dapat lihat kepentingan yang seterusnya, membekalkan sumber-sumber berhan mentah. Sebagai contoh kita ada seperti yang macam Akil sebut tadi, iaitu bahan-bahan mentah yang lain. Contohnya seperti macam rotan, kayu-kayu balak, yang mana ia boleh dijadikan sebagai kraft tangan. Okey, sebagai contoh kita dapat lihat hasil-hasil kraft tangan yang dihasilkan daripada rotan. Sebagai contohnya apa dia? Siapa tahu apa benda jenis kraft tangan daripada rotan? Saya tanya ni sebab apabila awak nak jawab soalan esei, awak kena bersertakan dengan contoh. Takut-takut nanti bila sampai waktu nak jawab exam, awak tak ada idea nak bagi contoh. Siapa boleh bagi contoh? Apakah jenis-jenis kraft tangan yang dihasilkan daripada rotan? Tudung siapa nak saji. cuba? Tudung saji. Oh, tudung saji buat daripada rotan ya. Okey, bakul rotan. Ni Najmi kata bakul rotan. Damia Husna kata bakul. Okey, lagi? Kerusi. Bagus. Okey, ni kerusi zaman yang lama-lama dulu. Okey, kalau macam contoh yang lain daripada tikar mengkuang, kerusi rotan, banyak lagi lah. Sampaikan dalam peribahasa pun ada kan, kalau tiada rotan, akar pun berguna. Tu apa kaitan dia tu? Siapa nak jelaskan? Dah pergi jadi bahasa Melayu pula. Kita belajar peribahasa pula hari ni. Siapa boleh jelaskan? Tiada rotan, akar pun berguna. Dah cerita banyak sangat pasal rotan tadi. Silakan, siapa rasa dia nak jelaskan tadi peribahasa tiada rotan, akar pun berguna? Silakan. Ni dah tingkatan 3 ni. Takkan tak faham peribahasa tu. Ya, silakan Aiman. Kalau tiada yang baik, yang kurang baik pun berguna. Kalau tiada yang baik, nasib baik dia kata. Kalau tiada yang baik, yang jahat pun berguna. Okey, Rahman, macam mana Rahman? Rahman nampak tadi nak bercerita tadi. Silakan Rahman. Kalau tiada yang baik, maka yang kurang baik pun boleh berkongsi. Kalau Maka yang tiada kurang yang baik, yang kurang baik. Okey, dia lebih kurang macam ni lah. Maksud peribahasa ni lebih kepada bahan alternatif. Kalau kita tidak boleh buat dengan cara demikian, kita ada cara yang lain. Lebih kurang macam tadilah. Cuma dari segi penerangan, kalau tiada yang baik, yang tak baik pun boleh digunakan tu tak berapa tepat lah. Lebih kurang macam ni lah. Contoh, kalau tak ada Cikgu Nas, Cikgu Mustafa pun boleh. Maksudnya dia boleh mengajar untuk mata pelajaran geografi. Lebih kurang macam tu lah. Boleh faham Okey, baik. Kita tengok balik tadi. Sebagai contoh, kepentingan hutan tadi. Memberikan sumber perubatan kepada penduduk setempat. Okey, siapa nak jelaskan sumber perubatan? Apakah jenis sumber perubatan yang dibekalkan kepada penduduk masyarakat setempat? Siapa ada idea? Tongkat Ali. Tongkat Ali. Lagi? Satu tu je lah. Okey, Damia Husna kata Kacik Fatimah. Saya rasa kalau Kacik Fatimah ni dia lebih kepada penanaman komersial. Okey, saya tak pasti Kacik Fatimah ni memang tumbuhan dalam hutan ke? Sebab rasanya ya dah kot. Betul-betul. Saya tertukar dengan misal kucing. Maafkan saya. Okey, kemudian kita ada kalau awak berpandukan buku teks, kita ada antaranya Dhamma daripada Alia Masyarah. Betul, Dhamma tu digunakan untuk dijadikan sebagai resin ataupun bahan perekat. Tu bukan untuk perubatan lah. Bahan perekat ni sebagai contoh dia boleh dijadikan macam
gam untuk masyarakat setempat. Biasanya untuk golongan orang asli. Macam mana mereka nak merekat, nak gamkan mata anak panah dengan batang anak panah tu. Jadi mereka menggunakan damar. Ni awak boleh cuba bayangkan, pejam mata kejap, awak cuba bayangkan penggunaan damar ni digunakan oleh manusia-manusia zaman batu dulu. Mereka mencipta senjata. Okay, untuk melekatkan benda tu mereka menggunakan damar ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil resin. Kemudian tadi pokok pegaga, betul. Pegaga ni dikatakan adalah daripada tumbuh-tumbuhan dekat dalam hutan. Saya pun tak pasti kesahihan dia. Tapi ada dekat dalam contoh buku teks, jadi kita iakan je lah Kita iakan je lah. Sebab katanya daripada buku teks tu dikabarkan pokok pegaga ni ada dalam hutan. Kemudian siapa yang respon tadi? Saya tak minta maaf lah, saya tak dapat nak buka ruangan chat. Sebab Google Meet saya ni dah nampaknya macam dah tak boleh nak klik apa-apa, dia tak boleh nak pergi kat ruangan chat. Saya boleh nampak sepintas lalu je. Okey, baik, tak apa. Itu kita kemudian lah. Kita terus pergi kepada soalan yang keempat. Kumpulan yang keempat. Silakan. Saya tu. Ya, silakan. Soalan, mengapakah sumber hutan penting kepada pembangunan negara? Uraikan jawapan anda. Isi pertama, menyediakan peluang pekerjaan. Penerokaan sumber hutan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Contohnya sebagai pembalak, pembawa lori balak dan pengendali jentolak. Kegiatan pembalakan juga mewujudkan peluang pekerjaan dalam bidang industri hiliran seperti pekerjaan di kilang papan dan kilang kertas. Okey, itu saja Sekejap Ibu, ada lagi satu. Ada lagi? Okey, silakan. Selain itu, sumber hutan penting kepada pembangunan negara untuk menyumbangkan pendapatan ekspor kepada negara. Hasil pembalakan seperti kayu balak, kayu gergaji dan papan lapis mendapat permintaan tinggi dari luar negara, terutamanya dari Jepun dan Singapura. Begitu juga dengan hasil petroleum dan gas asli diekspor ke negara seperti ke luar negara seperti Singapura. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada kumpulan yang keempat. Okey, kita tengok kepada soalan yang ditanyakan, mengapakah sumber hutan penting kepada pembangunan negara? Okey, yang paling utama ialah sumber hutan adalah merupakan sumber pendapatan utama negara kita daripada segi bagaimana melalui hasil ekspor kayu balak yang bermutu tinggi. Okey, seperti yang kita dah tengok, kita dah pernah tengok video sebelum ni, dinyatakan rainforest kita, hutan hujan kita yang terdapat di Malaysia ni adalah antara yang tertua di dunia. Okey, hutan hujan kita antara yang tertua di dunia. Jadi di situ kita dapat lihat yang mana negara kita mempunyai satu nilai estetika yang begitu tinggi, yang mana hutan kita ni diperakui sebagai hutan yang tertua, hutan paling lama sekali. Di situlah kita dapat lihat bagaimana begitu kepelbagaiannya sumber-sumber hutan kita. Maknanya di situ kita ada banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di negara kita. Okey, kemudian tadi seperti yang dinyatakan, hasil-hasil kayu balak ini diekspor. Antara contohnya, okey, awak berjaya dapat bagi contoh. Yang paling utama awak kena tahu jenis nama-nama kayu balak yang terdapat di Malaysia. Jangan bagi contoh kayu balak daripada luar negara. Saya risau sekali sebab kita dah banyak tajuk yang berkaitan sumber hutan. Kita dah belajar sebelum ni tajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia dan tumbuh-tumbuhan semula jadi dunia. Takut-takut nanti ada pula tiba-tiba hari exam dia blur. Dia bagi contoh sebagai contoh kayu balak seperti pokok jati, pokok oak, pokok birch, pokok pine. Itu salah, itu bukan pokok kayu balak Malaysia. Jelas Jangan berlaku kesilapan di situ sebab
Berdasarkan satu contoh yang awak dah berjaya bagi, awak akan dapat markah 1. Jadi janganlah tiba-tiba tang bagi contoh, sedangkan benda tu senang je. Awak gagal bagi jawapan yang tepat. Okey, baik. Kita lihat kepada soalan yang kelima. Kumpulan yang kelima. Silakan. Okey, mana daripada kumpulan yang kelima? Saya cikgu. Ya, silakan. Apakah perbezaan antara pemeliharaan dan pemeliharaan hutan? Huraikan jawapan anda. Pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha untuk melindungi, merancang dan mengurus sumber hutan agar tidak musnah. Sebagai contoh, mewartakan hutan simpan dan taman negara. Manakala pemeliharaan hutan adalah usaha-usaha membaik pulih sumber hutan yang telah diganggu supaya kembali kepada keadaan asal. Sebagai contoh, penghutanan semula dan penubuhan ladang hutan. Okey, baik. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Nur Amirah atas penerangan yang disampaikan. Okey, baik. Kita nak lihat apakah perbezaan maksud kepada pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Yang ini pun satu lagi. Soalan ini kerap kali keluar dekat dalam soalan peperiksaan. Jadi berhati-hati. Sebab ada masanya dia minta awak menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan apakah pula yang dimaksudkan dengan pemuliharaan. Ni ramai yang keliru. Okay, ramai yang keliru. Rata-rata banyak yang memberikan jawapan yang agak umum. Dia sebenarnya dia keliru. Dia bercampur aduk berkaitan dengan pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Tiba-tiba tang bagi contoh pun dia dah jadi keliru. Okey, di sini saya nak jelaskan balik seperti yang dah dinyatakan oleh Nur Amirah tadi. Pemeliharaan adalah merupakan usaha untuk melindungi. Kita lebih kurang macam inilah, menjaga. Okey, menjaga ataupun melindungi agar hutan tidak musnah. Itu secara ringkas dia supaya yang senang faham. Dengan contoh, kita mewartakan hutan simpan dan juga taman negara. Itu cara kita memelihara hutan kita. Okey, bagaimana pula proses pemuliharaan? Kita nak pulihkan hutan-hutan yang dah rosak. Okey, maksud dia membaik pulih. Membaik pulih sumber-sumber hutan yang telah pun rosak. Siapa boleh bagi respon kepada kita semua? Apa contoh hutan yang telah dirosakkan tu? Siapa boleh bagi tahu? Apa maksud hutan yang telah dirosakkan? Siapa boleh jelaskan secara ringkas? Silakan. Dia banyak kena pokok kena tebang. Banyak pokok kena tebang. Melalui aktiviti apa? Penebangan secara haram. Okey, bagus. Itu melalui pembalakan secara haram dan juga secara yang halalan terhibah ni kan. Walaupun kita ada istilah pembalakan secara sah dan juga tidak sah, tetapi sebenarnya apabila kita dah tebang hutan itu, dia sebenarnya telah pun merosakkan satu ekosistem, satu lagi merosakkan kitaran hidup sesuatu kitaran tu lah. Maksudnya contoh macam ni, dia sebenarnya efek dia bukan sahaja kepada alam sekitar itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana apabila kawasan hutan itu telah diteroka, dia akan menyebabkan berlakunya kerosakan kepada sumber tanah. Apabila berlaku hujan yang lebat, tanah akan gelongsor. Ni yang berlakunya tanah runtuh dan juga sebagainya. Okey, jadi bagaimana kaedah kita nak baik pulih dia? Kita dah sedia maklum. Macam contoh hari itulah yang kita dengar masa contoh pada minggu lepas tu yang saya bagi contoh. Ada sebahagian individu yang buat kebun durian king dekat tengah-tengah dalam hutan tu kan. Jadi sebenarnya dia telah pun merosakkan ekosistem dekat kawasan itu. Daripada kawasan hutan, dia tebang, dijadikan kawasan kebun. Okeylah cikgu, baiklah tu, dia masih lagi tanam pokok. Tidak. Sebenarnya itu adalah bukan proses baik pulih. Itu proses memanipulasi. Okey, sumber alam. Jadi baik pulih dia dengan cara bagaimana? Dia membuat penubuhan ladang hutan dan juga penanaman
semula, penghutanan semula. Tanam balik supaya hutan tu wujud balik. Okey, baik. Kita pergi kepada kumpulan yang ke-6. Soalan yang ke-6. Silakan. Okey, silakan wakil kumpulan yang ke-6. Okey, berikan dua contoh tapak Ramsar di Malaysia dan huraikan kepentingannya. Taman Negara Johor Pulau Kukup dan tapak Ramsar Sungai Pulau. Sungai Pulau. Pulai. Kepentingannya pemeliharaan dijadikan sebagai kawasan ekopelancongan di Malaysia. Kedua, keindahan alam semula jadi dan landscape indah flora dan fauna menjadi daya tarik ikan kepada pelancong. Dijadikan sebagai salah sebuah destinasi pelancongan supaya tidak digunakan untuk aktiviti pembangunan. Pemeliharaan kepelbagaian biologi hutan paya bakau di negara. Berperanan mengawal pengeluaran hutan bakau terutamanya bagi industri kayu arang untuk keseimbangan ekosistem. Okey, itu saja. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Luqman Hakim atas penerangan. Okey, baik. Kita lihat soalan. Nyata berikan dua contoh tapak Ramsar. Ada berapa tapak Ramsar di Malaysia? Siapa ingat? Kita belajar pada minggu lepas. Ada berapa tapak Ramsar di Malaysia? Krik. Apa diam semua ni? 6, cikgu. Ada 6 Ada 6 lokasi tapak Ramsar. Tapi soalan minta 2. Okey, kemudian dia tanyakan apakah kepentingannya. Kepentingannya adalah kita lihat kepada kenapa tapak Ramsar ini diwujudkan. Kerana tapak Ramsar adalah merupakan tanah lembap. Kawasan tanah lembap yang dilindungi. Yang mana dia adalah merupakan salah satu ekosistem yang menyumbang kepada sumber makanan, bekalan air, perlindungan kepada bencana alam. Contohnya seperti ribut dan juga tsunami. Menjadi kepada pengawal banjir, pengawal hakisan. Kemudian menjadi kepada penuras air dan juga penstabil cuaca tempatan. Tadi Luqman ada nyatakan berkaitan dengan pengambilan sumber pokok bakau sebagai kayu arang. Itu juga salah satu kepentingan kawasan tapak Ramsar. Sebab apa? Apabila tapak Ramsar ini diisytiharkan, jadi kita tak boleh nak sewenang-wenangnya menceroboh ataupun merosakkan kawasan tersebut. Jadi aktiviti mengambil pokok bakau untuk dijadikan sebagai kayu arang ini kita dapat elakkanlah, dapat mengelakkan daripada penerokan secara tidak terancang. Okey, baik. Kita lihat kepada soalan yang ke-7. Kumpulan 7. Silakan. Cikgu. Ya, silakan. Apakah maksud pembangunan lestari? Huraikan berserta contoh. Pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa ini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Tujuan pembangunan lestari adalah untuk menangani isu antara tuntutan pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar. Cara pembangunan lestari ialah pemeliharaan, iaitu contohnya ialah memelihara hutan dalam bentuk ekopelancongan dan hutan bandar. Selain itu ialah pemeliharaan, iaitu sebagai contoh mewujudkan taman etnobotani. Contoh pembangunan lestari ialah Bandar Putrajaya dan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Okey, baik. Terima kasih kepada Muhammad Ani Najmi atas pembentangan. Okey, pembangunan lestari seperti yang telah pun diterangkan merujuk kepada aktiviti pembangunan bagi memenuhi keperluan pada masa sekarang yang mana tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Maksud di sini ialah kita senang faham macam ni lah. Kita nak wujudkan satu kawasan pembangunan baru yang mana tanpa menjejaskan alam sekitar di kawasan tersebut. Okey, secara
macam mana secara yang lebih teruk lah berbanding kalau macam contoh bila kita nak buat kepada pembukaan kawasan tanah rancangan yang baru, kita teroka secara 100%. Jadi apabila melalui pembangunan lestari ini, kita akan mengambil ataupun menitik beratkan soal pembangunan yang bertemakan ciri-ciri alam sekitar. Okey, melalui dua usaha, iaitu usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan. Seperti yang dah diterangkan tadi, sebagai contoh usaha pemeliharaan melalui contohnya bentuk eko pelancongan dan juga hutan bandar. Seperti contoh hutan bandar Putra di negeri Johor. Okey, nanti awak boleh cuba Google lah lokasi ini, iaitu hutan bandar Putra di Johor, serta melalui usaha pemuliharaan melalui pembangunan lestari, contohnya seperti di Putrajaya. Okey, Putrajaya itu adalah merupakan pembangunan lestari yang mana kita dapat lihat pembangunan yang dilaksanakan di Putrajaya itu, dia tidak merosakkan keseluruhan sumber semula jadi yang ada. Dia kekalkan. Sebab itu kalau siapa perhatikan, awak nak masuk ke Putrajaya tu, bila awak dah berada dalam kawasan Putrajaya, awak seperti berada dekat dalam satu kawasan pertempatan yang dibina di dalam hutan. Okay, dia masih lagi mengekalkan contohnya seperti tumbuh-tumbuhan yang baru ditanam dan juga tumbuh-tumbuhan yang asal. Contohnya seperti, sebenarnya kawasan Putrajaya itu adalah merupakan kawasan penanaman kelapa sawit. Sebab tu kita tidak hairan kalau awak pergi ke Putrajaya tu, awak boleh tengok begitu banyak kawasan kelapa sawit ditanam. Dan sebahagiannya adalah daripada kawasan hutan asal. Okey, baik. Kita pergi kepada kumpulan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Silakan. Cikgu. Ya, silakan. Soalan dia. Mengapakah usaha pemeliharaan terhadap taman negara perlu dilaksanakan di Malaysia? Antara sebabnya adalah mengelakkan organisma seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan tertentu daripada ancaman kepupusan. Selain itu, spesies-spesies yang terancam juga akan terjaga dan dijamin oleh gangguan aktiviti manusia. Contoh gangguan aktiviti manusia seperti pemburuan haram dan perdagangan hidupan liar. Akhir sekali, usaha pemeliharaan ini dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang dan tidak dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, baik. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Ni Muhammad Afiq Daniel atas pembentangan. Okey, kita lihat di sini. Soalan dia tanya, mengapakah usaha pemeliharaan terhadap taman negara perlu dilaksanakan? Jelaskan jawapan anda. Kenapa kita kena buat usaha pemeliharaan? Kerana kita lihat apakah tujuan taman negara ini dibina. Taman negara ataupun diwujudkan. Taman negara berperanan bagi melindungi kepelbagaian biologi dan juga struktur ekologinya dengan cara menyokong ekosistem melalui mempromosikan pendidikan dan juga rekreasi. Bagaimana kaedah rekreasi ni? Melalui aktiviti pelancongan. Mempromosikan pendidikan melalui aktiviti yang bagaimana? Siapa boleh bagi contoh? Apakah kaedah ataupun contoh mempromosikan pendidikan? Macam mana kaedah mempromosikan pendidikan? Siapa boleh bagi contoh? Ada contoh tak? Nanti saya nak cuba cari apakah yang dimaksudkan dengan istilah mempromosikan pendidikan. Sebab saya nak teruskan kepada soalan yang seterusnya. Masa kita dah suntuk. Nanti cuba cari. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang ke-9. Kumpulan 9. Silakan. Okey, silakan wakil daripada kumpulan 9. Soalan dia, apakah peranan Jabatan Alam Sekitar terhadap pengurusan hutan di Malaysia? Huraikan jawapan anda. Okey, baik. Silakan Khairin. Fungsi utama Jabatan Alam Sekitar adalah untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya.
Jabatan Alam Sekitar juga bertanggungjawab untuk melaksanakan resolusi yang diputuskan melalui konvensyen-konvensyen mengenai alam sekitar peringkat antarabangsa seperti Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985, Protocol Montreal on Substances that Deplete the Ozone Layer 1987, Basel Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal 1989 dan lain-lain. Di samping menjayakan program-program kerjasama dua hala dan pelbagai hala di antara Indonesia, Singapura dan negara-negara ASEAN lain mengenai pengurusan alam sekitar. Perkhidmatan teras jabatan dilaksanakan oleh bahagian-bahagian ibu pejabat dan pejabat-pejabat Jabatan Alam Sekitar Negeri dan Cawangan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ahmad Khairin atas penerangan yang diberikan. Okey, itu dah memang detail tu. Jadi saya sekadar nak ulas sedikit saja berkaitan dengan peranan Jabatan Alam Sekitar terhadap pengurusan hutan di Malaysia. Yang mana Jabatan Alam Sekitar ni dia biasanya lebih kita tahu mereka menguruskan bagaimana alam sekitar ini diuruskan dengan baik. Okay, mereka memperkenalkan seperti yang Khairin nyatakan tadi, akta-akta contohnya seperti akta alam sekitar dan apa saja akta-akta yang dikeluarkan. Di sini kita dapat lihat peranan Jabatan Alam Sekitar begitu besar. Bukan sahaja kepada apa-apa kualiti, contohnya kualiti udara, kualiti air, kualiti tanah, semuanya termasuk dalam peranan Jabatan Alam Sekitar. Dalam pengurusan hutan pula, dia lebih kepada bagaimana mereka melantik agensi-agensi yang berperanan dalam menguruskan alam sekitar. Seperti contoh kita ada Perhilitan, kita ada FRIM, kita ada Sabah Forestry Department dan sebagainya seperti yang Khairin dah nyatakan tadi. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalan yang ke-10, kumpulan ke-10. Silakan. Mengapakah perhilitan penting kepada hidupan liar dan taman negara Malaysia? Jelaskan jawapan anda. Perhilitan penting kepada hidupan liar dan taman negara kerana dapat mengekalkan ekosistem dan kitaran hidup mereka dari diancam kepupusan di mana pihak perhilitan melindungi mereka sepenuhnya seperti di Taman Negara Endau Rompeng dan Taman Negara Nia. Perhilitan juga dapat mengekalkan integriti kawasan perlindungan bagi faedah penyelidikan, pendidikan, ekonomi, estetika, rekreasi dan fungsi ekologi. Selain itu, perhilitan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perhilitan, kesedaran dan pelibatan masyarakat dalam aktiviti yang mengenai keperluan dan kepentingan konservasi biodiversiti. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pembentangan. Saya rasa saya tak dapat nak ulas panjang sebab telah poin-poin tu telah dinyatakan sepenuhnya. Daripada pembacaan saya juga seperti yang telah pun diterangkan tadi, yang mana perhilitan ini penting kepada kehidupan liar dan juga taman negara kerana dalam meningkatkan ilmu pengetahuan serta kesedaran masyarakat, penglibatan masyarakat mengenai keperluan dan juga kepentingan konservasi biodiversiti melibatkan sumber-sumber hutan yang ada di Malaysia khususnya. Kita pergi kepada soalan yang ke-11. Silakan, kumpulan ke-11. Soalan kumpulan ke-11. Apakah fungsi WWF dalam membantu pengurusan hutan di Malaysia? Fungsi WWF dalam membantu pengurusan hutan di Malaysia adalah memelihara kepelbagaian biologi dunia. Contohnya, kita memelihara kepelbagaian spesies flora dan fauna dengan mewujudkan pusat konservasi. Yang kedua, kita memastikan sumber-sumber jadi boleh diperbaharui dan digunakan secara lestari. Lestari sini ialah penggunaan sumber-sumber jadi yang boleh memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk mereka memenuhi keperluan mereka sendiri nanti. Seterusnya ialah menjalankan penyelidikan dan kempen kesedaran awam dengan cara menjalankan penyelidikan tentang flora dan fauna yang ditemukan dan menjalankan kempen kesedaran awam seperti kempen alam sekitar. Okey, baik. Ada lagi ke?
Tu je cikgu. Jadi okey baik, terima kasih kepada kumpulan yang ke-11 yang menghuraikan berkaitan dengan fungsi WWF dalam membantu pengurusan hutan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan WWF? WWF merujuk kepada World Wide Fund yang berlogokan apa? Siapa tahu logo apa ni? Panda. Logo panda, bukan food panda tu logo panda. Yang mana kita lihat peranan utamanya adalah, fungsi utamanya adalah untuk menghentikan kemusnahan persekitaran alam semula jadi melalui beberapa kaedah. Antaranya melalui seperti kaedah penyelidikan yang kita lihat bagaimana kita nak menghasilkan sebagai contoh kita nak menghasilkan jenis-jenis pokok baka yang lebih berdaya tahan, menghasilkan baka pokok baharu. Kemudian melalui kempen kesedaran alam sekitar. Bagaimana kempen kesedaran ni? Contohnya seperti kurangkan penggunaan beg plastik. Itu sebagai contoh. Lagi kita ada mengelakkan penggunaan straw dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada yang seterusnya melalui memelihara kepelbagaian biologi dunia dan memastikan sumber semula jadi boleh diperbaharu dan digunakan secara lestari. Ini adalah fungsi dan juga peranan WWF. WWF ni adalah merupakan badan bukan kerajaan. Okey, baik. Kalau tak silap saya, kita ada sampai kumpulan 12, betul tak? Ada 12 kumpulan kan? Okey, dipersilakan kumpulan yang ke-12. Silakan. Soalan dia, senaraikan dua badan bukan kerajaan yang bertugas melindungi hutan. Huraikan jawapan anda. Yang pertama, kita ada Sahabat Alam Malaysia, SAM, yang berperanan mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan pengurusan sumber semula jadi adalah secara lestari dan berperanan mendidik masyarakat umum mengenai keperluan pembangunan lestari. Badan kerajaan yang kedua ada Malaysian Nature Society, MNS. MNS adalah satu badan kerajaan yang tidak berasaskan keuntungan bagi pencinta alam sekitar di Malaysia. Antara peranan MNS ialah melindungi dan memelihara kepelbagaian biologi yang kaya secara berkesan, lalu memberi kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Akhir sekali, mengetengahkan isu-isu berkaitan alam sekitar khususnya di Malaysia. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Tahniah kepada kumpulan yang ke-12. Okey, berkaitan dengan dua contoh badan bukan kerajaan. Sebab saya kehilangan soalan yang ke-12 ni. Jadi saya pun tak dapat nak terus balik soalan ke-12 tu. Jadi seperti yang telah pun diterangkan oleh rakan anda pada siri jawab soalan yang ke-12 tadi, kita dapat lihat peranan Sahabat Alam Malaysia dalam mengadakan kempen untuk memastikan pembangunan dan juga pengurusan sumber semula jadi adalah secara lestari. Secara lestari itu seperti yang kita dah belajar sebelum ini, bagaimana kaedah pembangunan lestari dijalankan di Malaysia. Melalui dengan cara mengekalkan sumber-sumber alam daripada dirosakkan sepenuhnya. Kemudian kita ada Malaysian Nature Society ataupun MNS, yang mana dia dapat memberikan kesedaran alam sekitar kepada masyarakat melalui pendidikan. Ini banyaklah ni. Dan juga sebahagian daripada kempen-kempen yang mana sebenarnya kalau macam contoh kempen We Hug Tapir. Siapa nak pergi peluk tapir, sebaik tapir kan, bukan benda lain. Jadi itu adalah sebahagian daripada kempen kesedaran alam sekitar melalui pendidikan. Kemudian melindungi dan juga memelihara kepelbagaian biologi yang kaya dengan cara yang berkesan. Baik, alhamdulillah kita dah pun selesai dengan jayanya bab yang ke-10 dan anda telah pun berjaya menghuraikan serta menjelaskan
berdasarkan soalan-soalan yang diberikan mengikut kumpulan dengan baik. Jadi saya harap awak dah dapat begitu banyak input dan juga maklumat yang boleh digunakan untuk awak jadikan dia sebagai bahan maklumat. Okay, sebagai aktiviti pembincangan yang kita jalankan ini membolehkan anda untuk menguasai tajuk bab yang berkaitan dengan hidupan liar, yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi, khusus dalam sumber hutan. Okay, daripada awal kita dah belajar berkaitan dengan hidupan, kita dah belajar berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan akhirnya melibatkan bagaimana kita menguruskan sumber hutan dengan betul. Okey. Ada tak sebarang soalan yang ingin ditanya? Kalau tidak ada, saya anggap awak semua dah pun berjaya menguasai topik ini dengan baik. Jadi, okey, sebenarnya saya ada nak terangkan berkaitan dengan aktiviti awak selepas masuk ke sekolah pada minggu hadapan. Okey, secara penggiliran, nama dah dapat ke belum? Siapa yang akan sekolah dulu minggu depan? Murid asrama. Okey, pelajar-pelajar asrama. Jadi pelajar-pelajar asrama akan bermula dengan aktiviti pembelajaran secara bersemuka, yang mana pelajar-pelajar yang tidak ataupun yang istilah dia masih lagi PDPR, anda akan melaksanakan aktiviti PDPR kendiri. Okey, maksud istilah PDPR kendiri itu, insyaAllah pada waktu ketika kelas kita dilaksanakan, saya akan tinggalkan tugasan untuk anda buat. Dan kemudiannya kita akan bergilir-gilir, kita akan tukar-tukar. Apabila minggu hadapan tu, yang mendapat tugasan tadi akan kembali ke sekolah dan kita akan melaksanakan aktiviti perbincangan terhadap soalan-soalan yang diberikan. InsyaAllah itulah cara bagaimana kita nak laksanakan dalam situasi kita yang sekarang ni terpaksa belajar separuh-separuh. Separuh-separuh tu maksudnya separuh kena datang sekolah, separuh lagi PDPR. Jadi kita akan bergilir-gilir menggunakan kaedah yang sedemikian. Jelas ya? Boleh faham semua? Kalau boleh faham, boleh raise your hand supaya saya dapat maklum. Maksudnya awak semua tahu bagaimana proses pembelajaran kita akan dijalankan. Kalau andai kata ada kaedah pembelajaran yang lebih baik daripada guru-guru yang lain, minta tolong kongsikan bersama ya, sebab saya pun nak tahu juga bagaimana kaedah guru-guru mata pelajaran lain membuat kelas yang mana kelas tu dah terpaksa pecah dua macam ni. Jadi nanti kita sedia maklum lah, dari pihak awak mungkin tak ada masalah sebab awak mendengar sekali je. Jadi untuk yang guru ni lah yang jadi masalah sebab kita terpaksa ulang dua kali. Maksudnya minggu ni pelajar ni datang ajar benda ni, minggu depan gilir yang lain ajar balik benda yang sama. Dia seolah-olah macam satu pembaziran masa yang begitu ketara sebab terpaksa ulang sebab kita tak tahu sampai bila kita nak hadap situasi macam ni. Nak hadap situasi macam ni, awak sedia maklum kita akan belajar berkaitan dengan tingkatan 3 ni sampai bila? Siapa tahu? Siapa boleh respon? Kita nak belajar yang tingkatan 3 ni sampai bila ni? Mac 2022. Mac 2022. Awak tak naik lagi tingkatan 4 kan masa tu? Jadi kita nak harung lagi ni, lagi baki berapa bulan ni? Ni baru pertengahan bulan 10. Kita ada bulan 11, bulan 12, baru nak start cuti ada 2 bulan. Lepas tu naik bulan 1, 2, 3, kita ada 3 bulan. Kita ada 5 bulan lagi. Jadi saya tak tahu macam mana nak jadikan pembelajaran PDP kita tu jadi berpanjangan. Sebab seperti sedia maklum, sepatutnya awak ni kita dah habis silibus semua dan awak yang nak naik ke tingkatan 4 ni biasanya kalau dekat SBP, dekat MRSM, cikgu-cikgu dia dah masuk kepada silibus tingkatan 4. Dia tak tunggu naik tingkatan 4 baru nak belajar tingkatan 4. Tidak. Sepatutnya awak ni dah proses belajar tajuk-tajuk yang berkaitan dengan
semua yang awak pelajari tingkatan 4. Sebab macam contoh kalau siapa yang nak ambil sains, siapa yang nak ambil matematik tambahan dan sebagainya, awak tak boleh nak ada matematik tambahan dalam tempoh masa yang setahun tu. Serius saya cakap. Kecuali kalau awak ni memang dianugerahkan otak yang begitu geliga ataupun tahap Albert Einstein ataupun mana-mana cendekiawan yang ada, tu tak risaulah. Tapi kalau awak baru nak mula bulan 3 tahun depan, baru masa tu nak belajar matematik tambahan, tu saya takut nanti awak akan ketinggalan orang lain naik speedboat, awak pakai kayak kan, awak pakai perahu, kayuh perlahan-lahan. Sampai sudah orang dah sampai dulu, awak masih lagi ketinggalan. Jadi jangan macam tu lah. Ambil peluang, kalau mana siapa yang berminat dalam bidang sains, maths, pergilah ambil tuition dekat luar. Ambil tuition dekat luar ataupun belajar dengan mana-mana abang-abang senior ataupun kakak-kakak senior. Belajar dulu. Jangan tunggu dah naik tingkatan 4 baru nak belajar. Awak dah memang akan tertinggal jauh. Okey, itu pesanan daripada penaja. Okey, ada sebarang soalan nak tanya? Tiada kalau tidak ada, saya anggap semua dah dapat faham dengan baik. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Jumpa sekolah secara kejap. Pelajar asrama bila daftar? Pelajar asrama boleh tolong respon tak? Hari Ahad. Ahad ni. Oh, Ahad ni maknanya dah daftar masuk sekolah Okey, jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan lah. Pelajar asrama dahulu. Jangan risau-risau. Buat kelengkapan yang baik. Macam nak masuk sekolah baru balik kan. Cari balik kat mana stokin, kat mana kat mana tie, seluar kat mana. Ni ada juga ni seluar yang dah hilang apa semua ni. Tie tak tahu mana pergi. Nasib baik lencana apa semua dah ada dekat tie tu kan. Okey, baik. Kita tutup saja sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran anda semua pada hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Maksudnya terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Jumpa cikgu dalam Squid Game season 2. Lama tu, season 1 pun 10 tahun baru siap lakon. Cikgu. Ya, saya. Yang tu tadi tu, yang apa nama ni? Slide tu. Ya Allah, Aina dia dah last baru dia ingatkan. Lupa. Nanti tolong ingatkan balik dekat dalam grup tu, saya kena maklumkan balik dekat dalam grup tu. Okey. Kemudian lah sebab saya nak pergi solat Jumaat Okey, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama.